daging import ni, pemalsuan logo halal, saya rasa orang yang paling layak untuk bercakap tentang perkara ini. Inilah dia, saya kenalkan kepada anda. Dato' Nazim Johan, Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia, ataupun lebih dikenali sebagai Tok Ki lah. Tok Ki je lah ya. Okey Tok Ki, kita sedar bahawa ini merupakan salah satu daripada sensitif lah sebenarnya kalau cerita pasal halal ni. Macam saya sebut tadi, sebenarnya kita ni 40 tahun sebenarnya tak sedar yang kita makan daging import ni, kita tengok dekat plastik itu, okey halal, kita dah rasa okey halal lah kan. Tapi apabila pendedahan ini telah pun dibuat, barulah kita macam terfikir dua kali, adakah benar ianya halal ataupun tidak. Jadi sebagai permulaannya mungkin Tok Ki boleh kongsikanlah ya, perkara ini memang mengejutkan dan mengecewakan sebenarnya rakyat Malaysia ini. Daging tak berlaku. Tapi sebenarnya ini adalah lesson kepada kita lah. Lesson pada pengguna dan semua rakyat Malaysia pun. Pasal kalau kita ni mungkin yakin Tok Ki dulu kurang makan ayam. Pasal dengan ayam yang sembelih tu sembelihan tak betul. Jadi makan daging. Betul. Jadi sekarang ni daging pun tak berapa nak makan. Jadi mungkin juga kita perlu melihat daripada sudut SOP yang ada. Saya tak kata SOP yang ada tu tidak cukup. Tapi maknanya perlu ditambah baik supaya ia melalui tapisan yang memberi keyakinan kepada kita. Pasal hari ini kita takut. Kita rasa entah ya, entah tidak. Pasal setakat CJ halal. CJ halal tu memang melalui proses. Tapi apa proses tambahan yang perlu ada? Pasal macam yang di Kelang, dia orang chop, di sana samalah yang dekat sini pun sama. Yang kita tengok kat pelabuhan Kelang tu, dia bawa daripada Bolivia, dia tukar stiker kat free trade zone tu. Lepas tu dia edar lah. Jadi di sini pun nampaknya lebih kurang ada juga kaedah yang macam tu. Jadi macam mana kita nak tambahkan tapisan supaya probability pasal daging yang macam di free trade zone tu sebenarnya dia tak patut jual di Malaysia. Dia tak boleh jual pun. Tapi maknanya dah masuk ke free trade zone, dia tukar packaging, lepas tu dia chop, lepas tu dia ada lalu di jalan belakang. Jalan belakang tu yang bolos. Jadi daripada situ dia keluar di pasaran Malaysia pula. Jadi pasal daging di Bolivia ni kita dimaklumkan murah. Ya, betul. Jadi dia buat chop. Buat chop ni tidaklah susah mana. Orang lesen pun orang tiru IC pun orang buat. Jadi mungkin kena ada tambahan kepada proses menyelamatkan pengguna. Pasal kita kalau makan barang tak baik macam Saudara Basir sebut tadi, sudah tentu kita akan jadi huru-hara. Nasib baik muka tak bertukar. Tapi betul lah sebenarnya apabila mereka ini menukar daging import tu, mereka menukar status logo halal tu disebabkan mereka ni nak untung lebih. Disebabkan daging itu adalah daging yang seperti mana Tok Ki katakan tadi, tak dibenarkan masuk pun dekat Malaysia kan. Dan itu ada, kita duk fikir kalau yang mana mereka yang membuat keuntungan ni, mereka tak fikir pun kita yang makan ni sebenarnya apabila kita ni memakan daging-daging yang tidak ditentukan halalnya, dan juga daging ini daging murah, faktor kesihatan pula akan timbul selepas itu. Mungkin kita akan rasa sakit dan sebagainya. Sakit ke, kita tak tahu apa proses dia. Jadi saya rasa mungkin tiba masanya dia perlu ada kesukarelawan. Sukarelawan ke di kalangan masyarakat. Pasal kalau kita tengok contohnya yang sembelihan ayam, sembelihnya ialah JAKIM dah bagi kelulusan. Tapi mana nak letak pegawai JAKIM 24 jam kat situ? Betul? Tak mungkin. Jadi maknanya mungkin kena peranan orang ramai atau pengguna. Contohnya AJK masjid ke, boleh melawat, perlu melawat benarkan melawat supaya dia sendiri boleh saksikan proses penyembelihan itu. Pasal ada juga yang kita terima aduan yang mati itu bukan mati pasal sembelih. Mati pasal lemas. Pasal tak sempat nak mati, dah masuk dalam air panas, mati terus. Jadi ini yang kita takut pasal pengguna Islam yang kita melihat proses kalau daripada sains ni pun maknanya kita nak darah tu keluar supaya penyakit tu keluar. Tapi kalau dah terus tenggelam terus, jadi macam mana apa akan jadi? Jadi sebenarnya sikit saya semalam cerita sama kawan, dia kata kalau ayam tu yang biasanya yang kita belilah kadang-kadang yang prosesnya tak betul, kalau kita masukkan dalam washing machine, ayam 2 ekor tu boleh keluar dalam benda-benda yang pelik-pelik tu, air kan benda dalam 1 kilo. Jadi cuba bayangkan. Jadi tak tahulah. Tapi apa pun maksud kita
sebagai pengguna hari ini kita sedar. Kita perlu sedar, maknanya dulu okeylah take for granted. Mana sekarang ni tak boleh lagi. Mungkin ambil ayam daging tempatan, kena belajar sembelih ayam, tahu sembelih ayam? Tahu. Tapi jangan sampai putus lah kepala tu. Jadi ini yang kita perlu didik balik masyarakat kita, kerana walaupun apa dia proses, custom ke, makis ke, port authority ke, dia memang lalu proses yang kalau ikutkan mungkin okey lah. Tapi maknanya dah tentu tak okey sekarang ni. Jadi apa proses akhirnya yang nak makannya kita. Jadi mungkin kita kalau kita tengok dalam masyarakat hari ini macam-macam masalah sosial ke benda, dan mungkin antaranya adalah disebabkan makanan yang kita makan. Bila kita makan macam tu, kita hati jadi huru-hara, nak buat benda tak betul. Jadi itu yang kita perlu, at the end of the day kita yang nak makan. Jadi maknanya makan tu pun biar berpada-pada. Jangan makan ni satu proses untuk kata orang hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Jadi kita biarlah makan untuk hidup saja. Okey, bercakap pasal makan tu, makan daging. Saya rasa selepas pendedahan yang telah pun dikeluarkan, Toki pun antara orang pertama juga yang mengeluarkan cerita ini. Okey, baik, selepas kita dapat maklumat. Ya, betul. Yalah, selepas pendedahan dibuat kartel daging import ni sebenarnya, ianya telah pun membuka minda dan juga mata masyarakat sekarang ini untuk mereka berfikir dua kalilah untuk nak makan daging import. Dan ada di antara kita yang mungkin ada rasalah macam tak apalah, selepas ini mungkin mereka ini ingin memboikot terus daging import ini. Adakah perkara ini harus dilakukan oleh kita sebagai umat Islam ini? Ataupun sebab apa, kalau kita fikir kalau ramai, contohlah jutaan rakyat Malaysia ini memboikot daging import, saya rasa ianya juga mungkin boleh menjejaskan ekonomi negara juga dalam masa sama juga. Macam mana Toki melihat kalau boikot, sama ada nak puasa ataupun nak bela sendiri. Bela sendiri. Pasal kalau import memang daripada luar. Maknanya proses itu kalau kita banyak ganti lembu tempatan lagi dah baik. Tapi apa pun kita lihat dalam proses ini, yang pentingnya apa yang dibuat pendedahan oleh kawan-kawan kita Saudara Basir dan siapa tadi namanya, cukup bagus untuk membawa kesedaran. Mana yang bagi electric shock sikit pada kita semua. Pasal hari ini kita dah mengantuk aja, dah comfortable kan dengan keadaan hari ini. Jadi dengan ada yang pendedahan seperti ini, maknanya semua perlu balik ke meja balik. The authority mana yang tak kena. Pasal kalau ikutkan proses tu dah ada. Tapi mungkin contohnya peranan JAKIM. Sebenarnya tak boleh nak salahkan JAKIM. Pasti yang import tu dia tukar logo, tukar apa benda. Tapi mungkin ada tambahan. Macam mana satu proses yang akhir untuk double check, double confirm barang yang diimport itu, yang kita makan itu melalui proses tapisan terakhir, di mana boleh melibatkan pengguna ke, atau melibatkan mungkin reward. Kalau reward tinggi sikit ke, pasti yang kita dapat maklumat pun, orang bagi maklumat tak ada benda bagi pun. Tapi mungkin kalau ada reward ke, kalau ada proses yang lebih stringent, supaya kita dilindungi. Pasal pengguna hari ini bukan pengguna sangat pun. Maknanya diperguna lebih lagi. Banyak dipergunalah. Memang. Selepas pendedahan ini dikeluarkan juga langkah kerajaan menerusi Kementerian Pertanian dan juga Industri Makanan sebenarnya. Mereka memang mengatakan bahawa mereka akan menarik balik AP kepada kartel-kartel daging import ni. Dan adakah sebenarnya langkah itu adalah langkah tepat, ataupun sebenarnya perkara ini akan berlanjutan juga sama saja? Iyalah, kita ni berusaha. Tapi apa pun saya rasa proses itu perlu dilihat kembali. Contohnya satu benda. Contohnya maknanya kita at the end of the day kita seharusnya membawa benefit kepada semua. Hari ini bila sebuah syarikat dapat sijil halal, contoh sijil halal di hotel. Ini Toki nak share ni kerana Toki rasa sudah perlu tiba masanya. Contohnya sijil halal di hotel. Kita nak kalau boleh JAKIM memerlukan pemilik syarikat supaya melalui kursus halal itu sendiri walaupun dia bukan Islam. Kalau tidak, dia dapat bisnes yang tak tentu apa benda dapatnya pengguna. Jadi kita nak kalau boleh dia mendapat maklumat apa keperluan halal itu sendiri. Maknanya bila dia makan barang halal, barang ni bagus, darah keluar. Sebab tu Islam suruh macam ni. Maknanya ada unsur dakwah juga. Pasal kalau dah mungkinlah bukan apa lebih dia nak mengenali. Pasal kadang-kadang kita take for granted, kita beri mereka import permit ataupun syarikat yang dapat pensijilan halal, tapi dia
terkeluar daripada ilmu itu. Ilmu itu dia tak dapat. Kita nak ilmu itu dia dapat sekali lah. Satu form of dakwah also. Ya, betul. Dan benda ni mana tahu kot dia tengok, bagus ni. Dia pun terbuka hati dia. Ya. Jadi dia maknanya kita nak tambahkan nilai dalam jiwa bukan semata-mata berkaitan dengan material atau duit. Ya. Maknanya proses itu untuk membawa kesedaran kepada semua. Tak kisah Islam bukan Islam, betul. tapi dia faham. Inilah dia proses. Maknanya benda ni terbukti pun daripada segi sains. Maknanya darah yang keluar itu membawa penyakit apa benda. Jadi kita nak dia faham dan betul. ia membawa kepada satu proses kebaikan untuk manusia. Betul. Jadi mulai saat ini saya rasa pengguna harus bijaklah ya. Kena. Bukan sahaja mereka ni macam menerima sahaja apa yang diberikan kepada mereka ini. Dia nak sedap. Nak sedap saja kan. Jadi mulai saat ini kalau andai katalah ya, kalau nak beli daging dan sebagainya, keutamaan harus diberikan kepada daging tempatan lah. Ambil okay? Tapi dia macam ni. Daging tempatan mahal. Orang cakap macam tu. Makan sikit. Jadi kurangkan makan. Jadi betul. badan pun... Tapi kita nakkan juga bahawa banyak lagi lah sebenarnya penguatkuasaan yang mana telah pun dilakukan sebenarnya daripada agensi kerajaan ini. Saya rasa harus dipergiatkan lagi lah sebenarnya kan. Dan sebenarnya kita ni sebagai umat Islam tidak haruslah kita ni mengambil pendekatan mengambil duit tepi ni kan dan sebagainya. Itu tak boleh tu. Kan sebab benda ni sebenarnya banyak benda lah nak cerita kan daripada awal sampai akhir ni. Tapi Toki ini saja masih ada diberikan Toki. InsyaAllah kita jumpa lagi. Banyak lagi sebenarnya nak tanya kan, tapi itulah masa tak sempat. Tapi tak apa, kita rakam juga bahawa kita sebagai pengguna harus bijaklah untuk memilih daging mana yang harus kita makan. Dan kita tahu, kita sedar yang sekarang ini kita macam terfikir adakah daging yang kita makan tu halal ataupun tidak. Tetapi itulah dia, kita kena pandai yang bijak untuk memilih daging tersebut. Baik, terima kasih Toki, Datuk Nazim Johan, Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia.